Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaksi ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang saya perolehi daripada laman web, iaitu daripada My Metro Online. Statement itu mengatakan bahawa seorang ahli Parlimen Blok Kerajaan mencadangkan supaya kerajaan segera mengambil alih aset perniagaan milik Global Ikhwan Service and Business Holdings Sdn Bhd. Sherina Abdul Rashid, Pakatan Harapan Bukit Bendera, berkata keuntungan itu haruslah dipastikan untuk tidak lagi memihak kepada GSB yang menyakiti kanak-kanak. Statement tersebut, screenshotnya saya ada sertakan di sebelah. Baik. Tujuan reaction saya ini tidak ada niat sama sekali untuk mencela atau menghina atau melabel sesiapa atau menghasut mana-mana pihak. Cuma saya ingin berkongsi pendapat yang mungkin bercanggah dengan pendapat ahli Parlimen ini dan juga pendapat pihak-pihak yang lain. Saya telah menyatakan bahawa tindakan kerajaan Selangor atas arahan Menteri Besarnya untuk merampas segala aset-aset GHB adalah satu tindakan yang keterlaluan kerana ia menyalahi prosedur perundangan. Sebab apa? Sesuatu aset yang nak dirampas itu hendaklah dipastikan ia bersumber dari penyalahgunaan undang-undang. Contohnya dari skema ataupun dari penghubungan wang haram ataupun dari penipuan ataupun dari rombakan. Tetapi hendaklah dipastikan terlebih dulu, disiasat dengan sahih bahawa ia benar-benar menyalahi bersumber daripada penyalahgunaan undang-undang. Kemudian seharusnya dipastikan ataupun disahkan oleh mahkamah. Dengan perintah mahkamah barulah boleh dirampas ataupun dibilik negerikan. Jadi cadangan MP Pakatan Harapan ini jelas mendahului perundangan ataupun mendahului prosedur. Kerajaan selalu melaungkan ataupun mewar-warkan kerajaan ini adalah kerajaan madani, kerajaan yang telus, kerajaan yang adil. Tetapi cadangan untuk merampas aset GHB ini secara jelas adalah yang tidak adil. Ya. Jika dia dilakukan di luar Parlimen, boleh lagi dicabar. Tetapi apabila dah dilakukan di Parlimen, kemudian mendapat majoriti 2/3, ia sudah menjadi satu akta ataupun satu undang-undang. Ia tidak boleh lagi dicabar. Apakah mencadangkan pengambil alihan aset GHB ini dibuat di Parlimen untuk memudahkan kerja yang tidak sepatutnya ini? Kerana dengan keputusan Parlimen lebih memudahkan aset GHB ini dirampas. Jika ia berlaku adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Baik. Kita lihat sirah Nabi SAW tentang yang berkaitan dengan hal ini. Suatu ketika, seorang munafik, iaitu yang beragama Nasrani, bernama Abu Amir Ar-Rahib, seorang pembesar Khazraj, telah membina
satu masjid berhampiran dengan Masjid Kubah. Masjid itu sangat cantik, sangat besar. Hingga hampir-hampir melebihi Masjidil Haram. Kemudian Abu Amir ini mempelawa Nabi untuk solat di masjid tersebut. Ya, ketika Nabi dalam perjalanan untuk ke medan Tabuk. Dengan arti kata yang lain, untuk meresmikan masjid tersebut. Nabi, sebagaimana yang diajarkan, memuliakan masjid. Memuliakan masjid kerana masjid itu adalah rumah Allah. Tetapi Nabi menangguhkan hasrat solat di situ kerana tergesa-gesa untuk ke medan Tabuk. Setelah pulang, turunlah wahyu kepada Nabi SAW yang terdapat dalam Quran supaya berhati-hati dengan orang munafik. Memberitahu bahawa masjid itu dibina dengan tujuan yang tidak baik. Dibina oleh orang munafik. Ya? Seorang Nasrani yang berpura-pura bersetuju ataupun suka kepada Islam. Ya? Dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian orang Islam supaya lebih tertarik beribadah di masjid tersebut. Dan meninggalkan beribadah di Masjidil Haram. Setelah turunnya wahyu ini, terbukti ya, masjid itu adalah masjid yang dibina untuk tujuan yang tidak baik. Ya. Maka Nabi memerintahkan masjid itu dihancurkan, diratakan, dirobohkan. Dari sirah ini kita dapat faham, ya, kita dapat mengambil pelajaran wajib. Sesuatu tindakan itu dibuktikan terlebih dahulu salahnya. Ya. Apabila telah terbukti salah, maka bolehlah diambil tindakan. Jadi, dengan kata lain, ya, tindakan untuk mengambil alih atau mencadangkan supaya aset-aset GIHB ini dirampas ataupun dibilik negerikan ataupun dibilik negarakan adalah satu perbuatan yang keterlaluan. Menyalahi prosedur. Saya tidak pasti adakah MP Pakatan Harapan ini mengetahui prosedur ataupun mengetahui perundangan. Kerana apa? Kerana apabila aset ini telah dirampas, dah milik negarakan, terbukti pula bahawa ia bukan dari sumber skamer, sumber pengubahan wang haram, sumber pencurian, sumber penipuan, bagaimanakah nak dipulangkan semula harta itu? Saya hampir pasti sangat sukar untuk memulangkan semula. Sangat sukar bagi kerajaan untuk memberikan semula kepada tuan yang berhak. Jadi, hendaklah kita semua faham akan hakikat ini. Kerana negara kita ada perundangan. Dikatakan tidak ada sesiapa pun boleh melebihi undang-undang. Hanya parlimen yang melebihi undang-undang kerana ia adalah pembuat dasar. Maka, janganlah parlimen dipergunakan untuk mempermudahkan sesuatu tindakan yang melampaui batas. Jadi sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.